hanya sekadar meminta pendakwah memohon tauliah digelar kafir. Untuk menjadi doktor lulusan perubatan sahaja tidak mencukupi. Individu tersebut hendaklah mempunyai sijil pengamal perubatan Majlis Perubatan Malaysia MMC. Jika sekiranya ingkar dengan peraturan itu, mereka berisiko untuk ditangkap dan diambil tindakan mengikut kanun prosedur jenayah kerana menawarkan perkhidmatan perubatan secara haram. Demikian keperluan yang wajib dimiliki oleh seorang doktor yang menyimpan hasrat yang suci bagi merawat pesakit fizikal manusia. Dengan sijil tersebut, barulah individu itu boleh memberi nasihat berhubung kesihatan pelanggannya dan merawat masalah fizikalnya. Demikian juga bagi mereka yang tugasnya menasihati pelanggannya daripada sudut kesihatan rohani atas nama pendakwah bebas. Mereka yang meletakkan gelaran ustaz di hadapan namanya ini perlu mendapatkan apa yang disebut sebagai tauliah oleh pihak penguatkuasa agama di negeri di mana rawatan iaitu ceramah agama yang hendak dijalankan. Jika tidak memilikinya, bagaimana kita hendak mengetahui tahap kelayakan individu yang menayangkan gelaran ustaz di hadapan namanya itu? Kerana itu, Jabatan Agama Islam di negeri-negeri hari ini menegaskan bahawa tauliah itu wajib bagi pendakwah berkenaan. Terkini timbul isu pendakwah bebas Ustaz Muhammad Wadi Anwar yang mendakwa bahawa beliau tidak pernah dipelawa oleh Jabatan Agama Islam Perlis untuk memohon tauliah bagi menyampaikan ceramah agama di negeri berkenaan. Namun kenyataan ini disangkal oleh Ahli Majlis Fatwa Negeri Perlis Dr. Rozaimi Ramli. Menurut beliau, JAIPS menerusi surat bertarikh 3 Julai 2019 membuktikan Muhammad Wadi pernah dipelawa berbuat demikian. Saya membaca kenyataan media Ustaz Wadi Anwar yang menafikan dia pernah dipelawa atau dijemput atau diajak oleh JAIPS untuk memohon tauliah mengajar agama negeri Perlis. Setelah bertanya kepada pihak JAIPS, mereka akui memang telah menjemput Ustaz Wadi Anwar untuk memohon tauliah sejak 2019 lagi, katanya dalam satu kenyataan di Facebook. Dia berkata surat tersebut sebenarnya sulit, tetapi Ustaz Ahmad Husam Badruddin telah membuat naik di Facebook beliau. Justru Ruzaimi mengemukakan 3 persoalan yang memerlukan penjelasan Muhammad Wadi, iaitu pertama, adakah Ustaz Wadi Anwar menipu lalu dia nafikan JAIPS pernah jemput dia ambil tauliah sedangkan JAIPS memang ada menjemput? Kedua, atau adakah Ustaz Wadi Anwar pelupa dan dia perlu tarik balik kenyataan media yang separuh masa itu? Lupa itu biasa kerana ada sahaja orang yang kata, saya baca tapi lupa. Atau adakah Encik Husam yang mendapat surat ini lalu tidak bagi Wadi Anwar surat ini? Bak kata orang, member buka surat member, lepas itu sorotkannya dan buat diam. Kata Dr. Rozaimi, jika benar persoalan itu, Muhammad Wadi kena minta surat berkenaan daripada Husam, tetapi perlu meminta dengan beradab kerana Husam dikatakan adalah ahli Majlis Penasihat Ma'had Tahfiz Al-Quran Al-Imam An-Nawawi atau Matin. Baru-baru ini terjadi kekecohan di program solat tarawih dan sembang santai bersama Ustaz Wadi Anwar di Markas Tarbiyah PAS kawasan Kanga susulan isu ketiadaan tauliah. Kekecohan yang berlaku di Markas PAS di Perlis Matin sehingga menggelarkan pengarah Jabatan Agama Islam Perlis JAIPS dan kaki tangannya sebagai kafir dikesali. Mengulas mengenai kekecohan itu, Mufti Perlis Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin berkata perkara ini tidak boleh dibiarkan kerana ia akan memberikan nilai buruk kepada masyarakat. Sekarang ini sudah sampai kepada persendaan oleh pihak-pihak berkenaan. Dalam kejadian itu sudah sampai kepada pengarah JAIPS digelar sebagai kafir, kata Muhammad Asri dalam sidang media. Menurut laporan media, dalam kejadian di depan Markas PAS Matin ini, pengarah JAIPS telah dikafirkan oleh sebahagian yang hadir. Ketika itu, pengarah JAIPS Najmuddin Abdul Karim serta kaki tangannya telah datang mahu mengambil kenyataan daripada seorang penceramah di Matin namun telah dihalang. Mereka digelar macam-macam oleh penyokong PAS di markas itu, termasuk kafir. Titah tuanku, kami akur. Okey. Dan kami daulat tuanku sanjung sitah tuanku. Okey, tapi yang Ana cakap dengan Ustaz pagi tadi, Ya. yang tanpa tauliah tu macam mana Ustaz? Daulat tak perlu dalam markas. Sekarang saya nak tanya tuan. Saya nak tanya tuan. Saya sebagai ahli majlis penasihat mati. Saya ahli majlis penasihat mati. Saya nak tanya. Tauliah ni untuk apa? Untuk kebenaran ceramah, Ini ceramah kah? mengajar agama. Di mana mengajar? Apa istilah mengajar? Saya nak tanya. Definisi mengajar tu boleh? Memang santai. Tak payah. Tak, saya nak tanya. Tidak, Kita jawab. Tuan kena jawab. Dia tidak kami tak tahu. Apa istilah mengajar? Apabila ada audien, kita dah boleh consider dia mengajar. Mengajar tu apa dia Ustaz? Atas definisi mana yang tuan ambil?
Tadi sembang bukan mengajar. Tak apalah kalau Ustaz kata sembang. Sembang. Dan ini Ustaz, Ustaz bawa benda ni ke mahkamah. Okey. Bawa ke mahkamah, dia hakim putuskan. Kita Baik. itu dia. Macam Ustaz bincang dengan anak pagi tadi. Ya. Okey. Ini tak ada masalah. Ini Ustaz bawa pergi ke mahkamah. Kemudian kita putuskan di mahkamah. Dan kami pihak Matin harap ini kali terakhir pihak Jabatan Agama mai kacau program di sini. Setuju tak Jemaah Matin? Kali terakhir. Dan kita Malu lah. InsyaAllah. Ustaz pun dah main hari tu jumpa kan? Ya. Ada masalah betul tak? Tak ada masalah. Tak usah, anda main kali pertama, 2 kali anda pergi jumpa Jabatan Agama. Ya. Anda pergi mana? Sabar. Matur Muhammad Asri, tindakan menguatkuasakan larangan membenarkan pihak yang tidak mempunyai tauliah memberikan kuliah dan mengajar agama di Perlis dibuat atas perintah Raja Perlis. Padahal mereka telah dipelawa untuk memohon tauliah ini. Kata beliau dalam sidang media mengenai isu berkenaan selepas kekecohan itu. Sementara itu, Martin dalam satu kenyataan media bertajuk penafian daripada pihak Martin berkenaan isu mengkafirkan penguatkuasa Jabatan Agama Islam Perlis berkata ungkapan kafir itu dilakukan oleh pihak luar. Kami merujuk kepada perkataan kafir yang telah diungkap oleh seorang yang berada semasa pengarah Jabatan Agama Islam Perlis JAIPS dan pasukan penguatkuasa JAIPS hadir ke Martin pada malam 30 Mac 2023 tersebut. Kami telah melakukan pemeriksaan secara teliti dan dapati tidak ada yang mengenali pengungkap tersebut. Rata-rata saudara mara dan ahli keluarga yang hadir pada malam tersebut menyatakan bahawa pengungkap tersebut adalah orang luar yang tidak dikenali. Martin tidak pernah berkompromi dengan mana-mana individu yang mengkafirkan pihak lain dan pihak-pihak itu tidak mewakili Martin. Kami juga percaya provokasi itu dilakukan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu, kata pihak Martin di Facebook. Siapa nak mengaku berak di tengah jalan, kata peribahasa Melayu. Mungkin agak kasar laras bahasa peribahasa ini, tetapi itulah hakikat bila sudah kantoi mentakfiri siapa yang nak mengaku. Tetapi malaikat rakib dan atid tetap ada mencatat segala kebaikan dan kejahatan. Jabatan Mufti Negeri Perlis yang mengeluarkan tauliah dan JAIPS hanya meminta Muhammad Wadi mengemukakan permohonan kebenaran mengajar agama dalam negeri Perlis secara one-off kepada Jabatan Mufti Perlis, iaitu pada 14 hari bekerja daripada tarikh program dirancang bagi memberikan beliau menyampaikan program kuliah agama. Bukankah itu untuk kebaikan semua pihak? Apa yang liat sangat?